Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Rakan-rakan Forum Perdana Ehwal Islam yang sedang mengikuti kami di TV1 pada saat dan ketika ini. Ada yang bertanya, kenapa Forum Perdana Ehwal Islam malam ni mula lewat pukul 10? Biasa pukul 9 kan? Jadi untuk makluman, bermula hari ini sehingga ke 21 Julai ini, Forum Perdana Ehwal Islam akan bersiaran pada jam 10 malam kerana memberi laluan kepada rancangan Salam Baitullah. Jadi kepada anda, walaupun bermula jam 10 malam, kami sangat menghargai kerana anda terus menyokong kami, Forum Perdana Ehwal Islam. Malam ini kami bersiaran secara langsung dari studio utama Yusof Jakim, Komplek Islam Putrajaya. Dan insyaAllah malam ini kita akan bersama dengan 3 orang panelis. Ya. Siapa nak tahu, nak kenal panelis yang bersama dengan kami, elok kalau kita perkenalkan panel yang bersama dengan saya di studio pada ketika ini. Paling hampir dengan saya ini, di tengah-tengah ini Tuan Haji Hushim bin Haji Saleh, seorang kaunselor, seorang motivator. Saya kenal doktor ni sejak saya belajar di Universiti Melaya. Ketika saya belajar di Universiti Melaya, Tuan Haji Hushim banyak kita jemput, kita undang bersama dengan pelajar-pelajar pada ketika itu. Tuan Haji, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat ya? Sihat. Dalam tempoh pandemik COVID ni, bagaimana kes yang dirujuk dengan Tuan Haji? Adakah semakin bertambah, meningkat? Memang masa pandemik ni kes bertambah. Bertambah ya? Berbagai-bagai kes tu meningkatlah. Itu menunjukkan bahawa pandemik ini bukan saja kesan fizikal, tapi kepada kesan jiwa, mental dan sebagainya. Betul. Terima kasih Tuan Haji. InsyaAllah. Di hujung sana saya tak perlu nak memperkenalkan lagi. Bila kita keluar poster Forum Perdana malam ni, ramai, wah, lamalah tak dengar Ustaz Wan Soho Bani Leman ke udara. Terima kasih banyak Ustaz Wan Soho kerana sudi menerima undangan Forum Perdana malam ini. Ya, Alhamdulillah. Ustaz Wan Soho Bani Leman merupakan pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan juga kerap berdakwah, antara salah seorang pendakwah yang tersohor lah, kebetulan nama pun Wan Soho. Terima kasih. Dan kita ada seorang lagi panel, tetapi dia bersama dengan kita secara dalam talian, iaitu yang berusaha Dr. Nur Ashikin binti Ibrahim. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Ustaz Zakaria. Alhamdulillah. Terima kasih. Doktor, dengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah, dengar dengan jelas. Nampak jelas. Ya. Baik, Alhamdulillah. Di alam maya kita ya. Doktor berada di rumah sekarang ya? Saya berada di rumah. Ya. Terima kasih pada Dr. Nur Ashikin ataupun Dr. N dengan nama yang lebih manja, itu pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Sektor Kesihatan Mental Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Namun begitu, itu 3 orang panelis bersama dengan kita pada malam ini. Namun saya juga bersama dengan rakan setugas Ustaz Nabil Ahmad yang berada bersama dengan kami di studio ini. Assalamualaikum Ustaz Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin penonton-penonton Forum Perdana sedang tertunggu-tunggu. Apa pula Jakim nak bawa topik malam ini, Ustaz Nabil? Baik. Satu isu semasa yang akan kita kupas dan kita bincangkan, mudah-mudahan ia mampu untuk meredakan ketegangan yang sedang dialami oleh masyarakat kita. Tidak lain dan tidak bukan, kita dan mereka yang di sekeliling. Ada jalannya. Itu cerita, itu tajuk yang akan kita kupas. Saudara, jika dilihat daripada statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM, merekodkan pada tahun 2019 kes bunuh diri sebanyak 609 kes. Pada tahun 2020 meningkat ke 631 kes bunuh diri. Manakala pada tahun ini bermula 1 Januari sehingga bulan Mei 2021 sejumlah 468 kes bunuh diri. Perlu diingat, kita baru berada pada setengah ataupun separuh tahun, namun jumlah telah melepasi lebih daripada setengah pada tahun yang lalu. Apa punca? Apa penyelesaian? Jangan kita tuding jari kepada orang lain, sebaliknya sama-sama kita semak, sama-sama kita lihat apa puncanya, kenal pasti masalahnya dan kita selongkar, kita cuba untuk cari jalan penyelesaiannya. Itu tajuk dan kupasannya kita akan bersama dengan panel. Jadi Ustaz Zakaria, saya yakin
Rakan-rakan kita di luar sana sudah tak sabar-sabar untuk nak mendengar mungkin ada pil-pil yang boleh ditelan untuk dijadikan sebagai ubat penenang kepada kita dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Silakan Ustaz. Kalau mendengar kepada data dan juga fakta yang dikemukakan oleh Ustaz Nabil sebentar tadi, itu sudah meremang bulu roma kita. Bagaimana kes-kes yang meragut nyawa, yang boleh membunuh diri. Ini yang sangat membimbangkan kita. Dengan pandemik COVID-19 ini bukan sahaja memberi kesan kepada fizikal kita, bahkan turut memberi kesan kepada mental, spiritual, kejiwaan kita, yang perlu kita cari jalan penyelesaiannya bagi memastikan nyawa itu dapat dipelihara mengikut maqasid syariah. Saya mohon izin Tuan Haji Hushim dan Ustaz Wan, kita nak mulakan perbincangan kita ini, kita nak dengar pandangan Dr. N terlebih dahulu. Doktor, boleh ya kongsikan dengan kita semua, dengan penonton-penonton yang sedang menyaksikan Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini, kebiasaannya apakah punca-punca yang boleh menyebabkan seseorang itu mengambil tindakan untuk membunuh diri sendiri, dan benarkah pandemik COVID-19 ini menjadi antara punca utama kenapa kes bunuh diri meningkat di negara kita? Silakan Dr. N. Terima kasih Ustaz Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz-Ustaz moderator dan juga panel-panel yang saya hormati, juga kepada semua yang menonton ya rancangan Forum Islam di Malaysia ni lah. Dan saya rasa bila kita cakap tentang tindakan untuk membunuh diri ataupun menamatkan riwayat ni, kebiasaannya saya nak kupas sikit lah, bahawa seseorang yang mengambil tindakan ini untuk menamatkan riwayat, kebiasaannya mereka ini pada asalnya memang tidak ada niat ataupun tidak ada kemahuan pun untuk menamatkan riwayat, rata-ratanya ya. Walau bagaimanapun mereka, bila mereka tidak dapat mencari jalan penyelesaian, bila mereka berada dalam satu keadaan buntu, keadaan di mana emosi mereka terganggu secara terlalu amat perit, dan bila kita cakap tentang faktor-faktornya, tidak ada satu faktor penyebab yang mendorong seseorang itu mengambil tindakan untuk menamatkan riwayat. Jadi kalau kita lihat, saya nak introduce satu tema, iaitu tingkah laku bunuh diri. Iaitu seseorang itu dia mempunyai idea membunuh diri, untuk membunuh diri. Lepas tu dia mungkin ada rancangan yang dia mungkin ada di dalam kepala. Lepas tu kita kepada cubaan, dan kemudian tindakan itu sendiri yang mengakibatkan dia menamatkan riwayatnya sendiri. Jadi di sini apabila kita lihat pelbagai faktor, kebanyakannya rata-rata kajian di luar negara ataupun kajian di dalam negeri secara terpencil juga melihat kepada penyakit mental, iaitu salah satunya daripadanya kemurungan, mungkin menjadi salah satu daripada pendorong kepada arah tindakan ini. Tetapi rata-rata dia juga dalam keadaan sekarang, bila kita cakap tentang pandemik ya, ramai orang kalau kita lihat dia kehilangan kerja, dia kehilangan bisnes, dia tidak ada sumber pendapatan. Jadi dalam pada itu dia menjadi satu pelbagai faktor yang mungkin bercampur, dan melalui seseorang itu apabila dia dah ada kehidupan ataupun fasa yang tragik yang berlaku. Contohnya kita dah hampir setahun dah lebih daripada setahun, dah hampir nak masuk 2 tahun dah kita mengharungi pandemik COVID ini. Jadi apa-apa kesusahan yang dia alami, kepayahan itu, kadang-kadang dengan tidak, dia mungkin seseorang yang memendam, tidak pernah mahu bercerita, dan kadang-kadang dalam keadaan itu tidak juga ada kumpulan sokongan dan sebagainya. Jadi di sini menjadikan seseorang itu dia berfikir bahawa dia mungkin menjadi beban kepada orang lain. Jadi itu di mana dalam keadaan yang demikian, dalam keadaan kepala dia macam-macam kebuntuan dia, dia mungkin merasakan berada di dalam satu situasi yang teramat gelap di mana dia tak boleh keluar daripada situ. Dan faktor-faktor ini juga saya boleh katakan dia membawa kepada satu fasa, iaitu fasa mungkin
mungkin mengalami simptom-simptom kemurungan yang mungkin kalau orang sekeliling dia tidak dapat kesan ataupun dia tidak dapat menceritakan dan tidak mendapat bantuan. Jadi ini yang mendorongkan dia kepada tindakan itu. Jadi maksudnya di sini saya merasakan pasti bahawa ramai yang rata-rata yang mengambil tindakan ini bukan kerana pada asalnya mereka mahu, tetapi mereka kalau kata dia hendak menghilangkan kesakitan yang dialami itu. They want to end the pain. Okey, So doktor. basically Doktor, saya nak tanya berhenti di sedikit. situ, Ustaz. Saya nak tanya sedikit saja, doktor. Jawapannya jawapan ringkas saja. Adakah kebiasaannya ketika seseorang itu mencabut nyawanya sendiri ataupun membunuh dirinya sendiri, adakah dia sedang mempunyai pemikiran yang waras pada ketika itu? Itu okey, soalan tu amat relevan. Ramai orang juga bertanya pada saya. Tetapi bila kita lihat semasa berlakunya tindakan itu, dia hilang pertimbangan di saat itu. Di saat itu. Tetapi mesejnya bunuh diri boleh dicegah. Ini yang mesej yang paling utama. Jadi di saat dia mengalami keadaan kritikal di mana dia memikirkan untuk menamatkan riwayatnya, jika di saat itu ada seseorang yang menghulurkan bantuan yang mengatakan saya berada di sini. Jadi itu boleh menjadi satu titik permulaan di mana dia akan mendapatkan bantuan. Jadi nak kata tidak waras tu, dia bukanlah tidak waras dalam keadaan orang kata memang, tetapi dia hilang pertimbangan di saat itu. Baik, saya faham tu. Terima kasih banyak, doktor, atas penjelasan tambahan itu. Saya nak terus kepada Tuan Haji Hushim. Mungkin sepanjang tempoh Tuan Haji mengendalikan kes-kes kejiwaan, kes-kes psikologi ini, dalam kes bunuh diri ini ada tak tanda-tanda yang kita boleh kenal dia? Soalan saya ni Tuan Haji, sebab kadang-kadang kita kes yang berlaku ni setengahnya kadang tengok dia okey, tiba-tiba esok dah mati akibat terjun bangunan umpamanya. Ada tak yang kesan-kesan ataupun tanda-tanda yang boleh kita kenal bahawa seseorang ini sedang berhadapan dengan masalah yang begitu serius? Okey, terima kasih Ustaz Zakaria. Jadi persoalan tadi sebenarnya dalam isu cubaan untuk bunuh diri ni, biasa kadang-kadang tu ada yang kita kata dia ada tanda-tanda dia. Contoh macam saya buat kaunseling kan, Haji, saya rasa saya nak mati. Contoh kan. Ataupun dia ada cakap, dia cakap dengan, kita kata dengan mungkin orang yang hampir dengan dia. Kalau dia suami tu mungkin dia cakap dengan isteri dia. Kalau anak mungkin dia cakap dengan bapa dia kan. Macam tu. Jadi dia cakap tu maknanya dia kata saya nak matilah. Jadi ada setengah orang tu dia tak ambil serius. Jadi dia rasa nak matilah. Apa ni gini kan. Jadi macam kata Dr. N tadi, bunuh diri ni sebenarnya boleh dicegah. Maknanya bukan apa, ada orang yang hampir itu sedia untuk mendengar. Lepas tu satu lagi, ada kita kata tu bonding tu penting. Sangat penting tu. Jadi kat sini, kalau kita tengok tanda-tanda lain tu, contoh kalau dulu dia ceria, dia apa, jadi pendiam. Contoh. Lepas tu dulu dia berkawan ke apa dengan orang, lepas tu dia tak mau berkawan lagi. Dia bawa diri dan kata duduk dalam bilik tu. Dan macam sekarang ni pula ada ni handphone. Sini pun belajar, banyak boleh belajar. Macam-macam. Ada yang jumpa saya, Tuan Haji, dalam ni banyak ajar macam nak bunuh diri. Allah. Ini bahaya ni. Benda ni. Jadi kalau boleh kita mak bapak ni ataupun orang yang hampir tu, maknanya kita kenal pasti tanda-tanda dia tu. Dan kalau boleh kita saya minta lah supaya semua masyarakat semua, kalau ibu bapa ataupun kita keluarga, lepas tu jiran ke apa semua, sebenarnya kita boleh membantu mereka ni. Sebab manusia ada dua, satu dipanggil introvert, satu lagi extrovert. Yang introvert ni ni yang bahaya. Dia diam je. Yang extrovert ni nampak. Kadang-kadang dia dah pergi, kata baru ni saya ada satu kes. Dia kata dia dah pergi ke tingkat 5, suami dia cakap lah. Malam dalam pukul 2 tu, dia bergaduh suami isteri. Dia pergi tingkat 5 tu, jadi suami tu sedar. Pergi dekat, dia kata dia nak mati. Masya Allah. Jadi suami tu dah datang jumpa kaunseling saya dah 2 kali. Saya dah beritahu dia, kalau apa kau malam-malam jangan tidur. Kalau tengok isteri kau ni lain, tengok-tengok pegang sebelah, bantal dia tak ada. So kata pergi dekat koridor tu, pegang dia, peluk dia. Jadi dengan pelukan itu dan bisiklah.
kata sayang ke apa, sebab dia ada krisis rumah tangga. Jadi kat sini sebenarnya ada yang kita kata tanda-tanda tu dengan jelas. Ada yang tanda-tanda tiba-tiba je dia akan buat. Dan saya setuju tadi bahawa orang nak bunuh diri ni bukan makna semua dia mental dia dah rosak, tidak. Tetapi sebenarnya dia ada sebenarnya kecelaruan dalam minda dia. Jadi sebab itu yang penting kat sini orang yang hampir tu kalau boleh kita mendengar, lepas tu ada komunikasi. Yang penting juga ada pelukan, bonding. Itu support system sangat penting. Itu dia. Okey, terima kasih Tuan Haji atas perkongsian pengalaman Tuan Haji dalam mengendalikan kes-kes kejiwaan ini. Itu penting peranan orang yang paling dekatnya, ya. Tetapi akan menjadi masalah Tuan Haji bila berlaku krisis. Contoh sebagai krisis dalam rumah tangga. Yang menyebabkan hubungan itu tidak berlaku. Itu yang akhirnya yang boleh membawa kepada kes-kes ini. Itu nanti saya nak minta Tuan Haji jelaskan dengan dalam pusingan yang berikutnya. InsyaAllah. Saya nak minta Ustaz Wan Soho nak bagi penjelasan, sebab kadang-kadang yang ambil tindakan bunuh diri ni Ustaz, kadang-kadang dia fikir bila dia bunuh diri itu selesai masalah. Sebenarnya tak selesai masalah tu. Jadi apa pandangan Islam dan kenapa Islam sangat mencegah perbuatan mengambil nyawa diri sendiri, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zakaria, sahabat panel Dr. N alam maya, bukan bukan alam nyata, alam nyata, alam maya. Dan juga Tuan Haji Hushim. Alhamdulillah. Tak lupa juga Ustaz Nabil bersama kami malam ni. Yang penting Ustaz, sebenarnya perkara yang pertama yang saya tertarik bila saya dengar Dr. N sebut tadi, sebenarnya manusia yang normal, asalnya normal, tidak ada kemahuan nak bunuh diri pun. Saya rasa bukan orang normal je, bukan nak bunuh diri, tak nak bunuh diri, orang gila pun tak nak bunuh diri. Betul. Bahkan semalam kebetulan saya tengok ada satu siaran apa ni dipanggil Animal World, Animal Discovery, begitulah lebih kurang. Kita bila saya tengok haiwan-haiwan ni, yang mana haiwan yang apa ni yang makan daun ni lah, mudahnya hijang, lembu dan yang berada di Afrika, di benua Afrika. Kadang-kadang bila saya tengok dia semalam kan, bila saya tengok saya kata nak tidur malam pun tak lena. Pasal apa? Dia takut singa nak datang terkam dia. Apa maksud saya? Haiwan pun tak nak mati. Haiwan pun tak nak mati. Tadi kebetulan saya nak turun ke sini tadi, saya tunggu lift kerana saya duduk tingkat 13. Elok saya tunggu lift, saya nampak anak cicak. Anak cicak ini saya tak reka cerita. Depan lift, betul-betul anak cicak. Jadi kita tahu bunuh cicak ni dapat pahala. Betul. Saya pun nak pukul apa ni anak cicak. Bayangkan dari tingkat 13 tu, bila dia tengok saya cabut sepatu ni nak pukul dia, kan? Dia melompat dari tingkat 13 tu. Pasal kalau kena kasut ni garanti mati. Tapi terjun, rupanya memang dia tak mati. Sempat saya intai, dia jatuh, ditolak angin, masuk tingkat yang ke-11. Dia pergi kat koridor tingkat 11. Maknanya normal benda memang tak nak mati. Itu betul. Dan sepatutnya kita sebagai manusia, kita kena faham, bukan sekadar kita manusia ataupun apa sahaja yang hidup yang tak nak mati. Tapi kita kena faham, hidup dan mati ini adalah kerja Allah. Betul. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah dah jadikan kematian itu, kehidupan itu kerana Allah nak uji kita. Jadi Allah sebagai Tuhan, Allah berhak untuk uji kita. Jadi kita jangan ambil kerja Tuhan. Itu yang paling asasnya. Jadi Islam tak benarkan kita ambil kerja Tuhan. Macam saya duduk depan ni sekarang, tak bolehlah saya ambil kerja ustaz. Jadi tiba-tiba jadi moderator kan. Betul. Itu benda paling asas. Betul. Terima kasih. Itu dia satu ayat yang dibaca tadi, sangat jelas kepada kita bahawa perbuatan mengambil nyawa diri sendiri itu bukan tugas kita, bukan tugas makhluk, tapi itu adalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan berhenti rehat. Kita
akan meneruskan perbincangan selepas ini nanti tentang tajuk ada jalannya, dan sudah pasti kita akan mencongkel persoalan-persoalan bersama dengan 3 orang panel yang bersama dengan kita pada malam ini dengan pelbagai soalan-soalan yang menarik. Namun sebelum itu kita akan berhenti rehat seketika. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian yang setia bersama kami dalam Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini dengan 3 ahli panel yang kita bawakan untuk anda membincangkan tentang satu situasi dan satu perkara yang sedang berlaku di keliling kita. Ada jalannya. Mudah-mudahan persoalan yang meniti di bibir kita temui jalan keluar. Jangan mengambil langkah untuk kita menamatkan kehidupan ini dengan keadaan yang begitu tragis. Saudara, jika dilihat dalam satu talian yang diwujudkan, iaitu di bawah Perkhidmatan Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial, di bawah talian sokongan psikososial dengan kerjasama KKM bersama Mercy dan juga beberapa agensi-agensi lain seperti Bahagian Keluarga Sosial dan Komuniti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta beberapa lagi pertubuhan bukan kerajaan NGO. Melalui talian ini menerima sebanyak lebih kurang 36,269 panggilan sejak 25 Mac tahun lalu sehinggalah penghujung tahunnya. Antara isu yang diutarakan oleh pemanggil, pertama ialah 50% terkandung pada isu yang memerlukan sokongan emosi, kaunseling, dek kerana stres, bimbang, marah dan juga murung. 14.7% adalah berkaitan dengan maklumat COVID-19. 8.8% isu rumah tangga dan juga keganasan yang berlaku di dalam rumah tangga. 6.8% berlaku berkenaan dengan keperluan asas, bantuan kewangan dan sumbangan. Manakala 3.3% semuanya adalah bergantung kepada aduan masing-masing yang mempunyai masalah psikiatri 2.2% dan isu-isu kesihatan 1.1%. Oleh itu, kita perlu memandang serius, tuan-tuan, berkenaan dengan isu ini yang boleh membuatkan seseorang itu mengambil jalan walaupun pada pemikiran yang waras kerana dengan tertekan dan mempunyai bebanan yang tidak ada jalan keluar bagi dirinya. Akhirnya beliau akan mendatangkan kepada tanda-tanda kemurungan. Oleh itu tuan-tuan boleh lihat ini di antara simptom ataupun tanda-tanda seorang itu akan berlaku kemurungan. Antaranya cepat marah, hilang minat pada perkara yang rutin harian, rasa bersalah dan gagal buat diri sendiri, sedih yang berpanjangan. Dan kita boleh lihat lagi di antaranya ialah tiada selera untuk kita makan makanan yang mempunyai minat kita. Bahkan gangguan tidur sama ada pada waktu malam dan kebiasaannya. Seterusnya, kita lihat bagaimana cara-cara untuk kita keluar daripada kemurungan ini. Banyak acara ataupun banyak agenda dan aktiviti yang boleh kita uruskan dalam kehidupan. Peluang yang ada pada malam ini, saya nak buka ruang seluas-luasnya kepada anda menerusi Facebook JAKIM untuk kita tengok pada malam ini secara langsung. Dan saya mohon jasa baik semua para penonton di Malaysia, Singapura, Brunei maupun di mana saja yang sedang menonton kita pada malam ini, utarakan pendapat anda. Apa usaha yang boleh dilakukan oleh pihak NGO? Apa usaha yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan? Apa usaha yang boleh dilakukan oleh kita masyarakat setempat? Sebelum kita labuhkan tirai dalam forum perdana pada malam ini, saya akan bacakan pandangan anda. Mudah-mudahan suara kita mampu sampai ke pucuk pimpinan untuk diambil tindakan. Ustaz Zakaria, kita teruskan pada perbincangan. Terima kasih atas perkongsian Ustaz Nabil. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan ciri-ciri orang yang sedang mengalami kemurungan seperti yang disebut yang dikongsikan oleh Ustaz Nabil sebentar tadi. Dr. N. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Kalau kita menghadapi situasi sedang murung ataupun kebuntuan dalam nak mencari penyelesaian terhadap satu masalah, apa langkah-langkah yang boleh kita buat dan apa perkara-perkara yang perlu kita elakkan supaya kita tidak akhirnya mencabut nyawa diri sendiri? Okey.
Wah, itu ada dua perkara yang berbeza di situ ya. Satu, pertamanya bila kita kata seorang itu mencapai kepada sampai kepada tahap di mana dia merasa kebuntuan. Saya cuba tadi saya pun berkobar-kobar juga mendengar penjelasan daripada Ustaz Nabil tadi kan tentang tu. Saya divert sedikit ya. Satu, bila kita kata kalau kemungkinan tidak ada orang di luar sana kalau boleh tidak menghadapi kemurungan, ada salah satu daripada faktor kemurungan juga adalah faktor di mana ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam otak, di dalam kita punya sistem. Jadi di situ kadang-kadang apabila seseorang itu juga telah dilanda juga dengan kejadian tragik ataupun perkara-perkara yang memberikan dia trauma yang amat dan sampai kepada peringkat kebuntuan itu, pertama tidak sesenang itu ya Ustaz, sebab kita hendak menggalakkan orang itu untuk mula bercakap dulu dengan orang yang dia percaya. Tetapi dalam keadaan di mana dia mengalami kebuntuan ataupun mengalami tanda-tanda kemurungan, contohnya sedih berpanjangan, gangguan tidur ya, hilang minat dan dia akan isolatekan diri dia, tidak mahu bercakap dengan orang dan sebagainya. Tidak semudah itu untuk dia sendiri datang kadang-kadang untuk mendapatkan bantuan sebagai permulaan. Jadi kalau kita dah ada tanda-tanda awal dan kita sedar, kalau kita cakna tentang perkara itu, kita boleh mendapatkan bantuan melalui mungkin talian-talian yang telah Ustaz nyatakan tu. In fact dalam tahun ini Ustaz, saya nak nyatakan bahawa talian itu dia punya bilangan telah meningkat 3 kali ganda antara 3 agensi kita. Dan ada juga panggilan-panggilan yang juga menjurus kepada pemanggil menceritakan tentang perasaan mereka tidak merasa kehidupan ini sudah tidak bermakna. Tetapi di situ bila mulakan dengan itu yang kita kata inisiatif yang telah kerajaan ataupun telah KKM juga laksanakan bersama agensi lain ya, adalah salah satunya adalah advocacy campaign Let's Talk Minda Sihat, di mana talk itu bukan talk sahajalah, bukan bercakap sahaja. Bercakap, talk itu adalah tell somebody you trust about your problem. Lepas tu ask for help, minta bantuan. Yang ketiganya adalah L, iaitu listen ataupun mendengar tetapi tanpa menghakimi. Kebanyakan orang bila dia buntu, dia cuba nak dapatkan bantuan, dia reach out, tetapi Ustaz, apa yang berlaku, ada kadang-kala ya kita yang mungkin tidak begitu cakna, bukan tidak sengaja ya, tiba-tiba kita kata kat dia, kenapa nak rasa macam ni, kenapa rasa depressed ataupun kenapa rasa murung, sepatutnya tak boleh macam ni, ataupun mungkin salah satu yang saya selalu mendapat pertanyaan, orang kata, doktor saya tak maulah pergi ni sebab dia orang kata nanti ada orang kawan-kawan saya bila saya cakap nanti dia kata saya tak cukup iman, contohnya lah. Kita tak nak kaitkan benda tu because itu kebiasaannya kita tidak mengaitkan perkara itu sebab itu adalah apa yang mereka rasa. Ya. Jadi di situ kalau boleh kita ada inisiatif tu dan know where to seek help. Antaranya kita ada perkhidmatan kesihatan, kita ada perkhidmatan talian-talian bantuan dan selain itu juga sikit lagi Ustaz, sorry. Silakan. Dan selain itu mungkin satu yang saya nak nyatakan adalah kita boleh mengenal pasti kalau kita tahu simptom-simptom tanda-tanda awal kemurungan itu, kita boleh mencegah dia pergi kepada fasa yang seterusnya. Mungkin jadi maksudnya di situ menjadi seorang yang prihatin, pendengar yang baik tanpa menghakimi, dengan hanya bertanya khabar mendengar saja doktor ya. Dengar, mula-mula kadang-kadang bila dia menceritakan masalah, kalau kita tak tahu nak cakap apa-apa, kita diam dulu. Kita diam dulu. Jangan terus kita kata kenapa cakap macam ni, jangan sedih. Dia sedih Ustaz, macam mana? Okey, saya dapat saya faham apa yang doktor jelaskan sebentar tadi. Peranan orang yang paling hampir dengan hampir rakan-rakan rapat ahli keluarga yang disayang boleh mengenal pasti dan boleh bantu untuk orang kata menjadi jambatan untuk membawa dia mendapatkan bantuan. Baik, terima kasih doktor. Saya nak terus saja pergi kepada Tuan Haji Hushim ya. Mungkinlah pengalaman Tuan Haji dalam mengendalikan kes-kes ini seperti yang saya perkatakan di awal tadi, bagaimana sekiranya sesebuah keluarga yang menghadapi masalah komunikasi, yang berlaku keretakan dalam rumah tangga, suami isteri bergaduh dan sebagainya. Yalah, maklumlah dalam tempoh PKP ini berkurung macam-macam masalah. Jadi bagaimana antara ahli keluarga ni nak berinteraksi, nak mengenali, nak memastikan kes-kes kemurungan, kes-kes kebuntuan ini tak berlaku dalam rumah tangga Tuan Haji? Terima kasih Ustaz Zakaria.
Jadi dalam kita kata contoh dalam rumah tangga lah ya. Apa yang perlu ialah suami isteri itu yang penting kena ada komunikasi. Dan komunikasi dan contoh misalnya buangkan ego tau. Kena bercakap. Dan yang penting membina repo. Kita kata repo ni makna kita dengar loh. Kadang katakanlah isteri kita dia nampak macam kemurungan apa. Kita sebagai suami dengar. Lepas tu kita jangan kita kata menghukum, judgemental. Itu, ini dan sebagainya. Dengar dulu. Dengar nak cerita. Lepas tu dia cerita lagi. Memang kita rasa cerita ni dah berulang banyak kali dah. Tapi cerita lagi. Kita sebagai suami contoh misalnya, kita dengar. Begitu juga kalau berlaku kepada anak-anak kita. Kita dengar juga apa yang anak-anak nak cerita dan sebagainya. Sebab sini yang kita kata yang paling hampir yang support kat sini ialah dalam family tu sendiri. Nampak tu? Sebab kalau kita kata nak mengharapkan orang luar dan sebagainya, kadang-kadang kita sekarang duduk dalam rumah kita, orang luar pun tak tahu. Betul. Nampak tu kan? Jadi keluarga, ayah, ibu ni dengar. Yang penting ialah saya nak gunakan perkataan repo ni dalam kaunseling kita kata. Mana kita dengar dulu, lepas tu sentuh-sentuh sikit, touching sikit dan sebagainya kan. Ada eye contact, lepas tu kita beri sokongan moral, sokongan apa semua, lepas tu peluk. Kan Dan kita yang penting kat sini ialah jangan kita ungkit perkara-perkara yang lepas-lepas. Ini penting tu. Sebab kita tak nak pasangan kita ataupun keluarga kita tu rasa macam aku dah cerita dengan ayah tapi tak dengar. Dah cerita dengan ibu tak dengar. Dia atuk baik saya mati. Dia panggil saya atuk. Kan, baik saya mati. Jadi perkara macam sebab tu kalau datang jumpa saya counselling, kalau nak buat counselling kita buat family therapy tau. Family therapy. Mana datang semua anak-anak semua datang sebagai sebab dia nak luahkan tu. Dia nak cerita. Macam usrah lah Tuan Haji ya. Macam usrah lah. Di dalam kaunseling kita panggil family therapy. Mana semua tu kita bounding balik. Dan kadang-kadang di sini yang penting kalau ayah mana buang ego. Mak pun buang ego, dengar. Satu lagi saya nak pesan juga, kalau anak-anak jangan kita beza-bezakan anak kita. Kan? Support system ni. Sekarang ni contohlah kata yang dah hilang kerja, yang dah kata kadang-kadang suami isteri hilang kerja dan sebagainya kan. Jadi ayah, ibu bapa ni perlulah beri sokongan pada masa itu. Tak kira lah anak menantu kita ke mungkin ada 3-4, kita apa yang kita mampulah. Mungkin tak mampu bagi duit tapi bagi moral support. Yang penting kat sini ialah moral support. Dengar yang betul penting. Mungkin kata jauh kan kita sekarang ni ada ni boleh buat webinar, buat video, cakap apa-apa, okey, dengar dulu kan. Tapi jangan kita kata orang tu tak mau dengar dan kita membiarkan saja, tak boleh lah. Ustaz okey. Baik, terima kasih banyak pada Tuan Haji. Ustaz Wan. Kalau kita dengar Dr. N sebut tadi, Tuan Haji pun dah sebut kemahiran mendengar tu penting Ustaz kan. Sehingga kan dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala afala yasma'un. Tapi kadang-kadang kita payah nak mendengar. Kadang kita balik rumah Ustaz, isteri cerita itu, isteri cerita ini, kadang kita macam malas nak dengar. Tapi penting dalam membina kekuatan, kesihatan, kesabaran ini, mendengar itu dapat membantu menyelesaikan masalah. Jadi macam mana Ustaz dalam kita berhadapan dengan situasi tekanan pada saat masa ini, macam mana kita nak bersabar, macam mana kita nak cekal, nak tabah. Dan kadang-kadang kita sampai satu tahap, kadang boleh tak kalau kita kata minta doa, ya Allah matikanlah aku. Islam benar tak macam tu Ustaz? Allahu Akbar. Sekali lagi saya sebut, saya sendiri tak pernahlah doa minta nak mati. Minta panjang umur adalah kita minta itulah. Tapi yang kita perlu faham, sebenarnya perkara yang kita sebut tadi, kemahiran mendengar, sabar ni, saya teringat antara, cuba kita ingat balik cerita sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh ringkas saya ambil masa masih dakwah di bumi Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana Nabi diejek, Nabi di pulau, Nabi dituduh dengan tuduhan yang dahsyat lah. Kalau kena pada kita, saya rasa tuduhan tu boleh jadi mereng juga kita ni. Yang penting bila Nabi berhadapan, sehingga sampai satu ketika bila diajak untuk berdebat kan. Kalau tak silap saya, Al-Mughirah Ibn Syu'bah ataupun Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Begitulah. Yang penting dia datang
ajak berdebat sebagai wakil. Kalau ikut Nabi SAW lebih layak untuk bercakap. Tapi nak menyelesaikan masalah, Nabi dengar dulu. Nabi kata kamu cakap dulu. Nabi dengar dari awal hingga akhir. Walaupun dia ungkit segala-gala. Yang pada pandangan dia adalah benda itu benda yang sangat apa yang kita sebut sebagai tuduhan palsu dan memburukkan peribadi Nabi SAW. Dia kata Nabi pemecah umat, Nabi penipu, Nabi ahli sihir. Dia ungkit belaka. Kononnya dengan bukti-bukti dia orang. Nabi dengar. Akhir sekali Nabi kata, kamu dah habis cakap? Dia kata dah. Sekarang kamu dengar aku pula. Nampak? Itu kemahiran mendengar. Itu perlukan kesabaran. Dan kesabaran inilah sebenarnya dia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala itu di sisi Allah. Sebab itu kita kena faham bila kita sebut sabar ini, hubungan kita itu adalah berdasarkan kepada perintah Allah. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kamu kena bersabar betul-betul. Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Sebab itu saya teringat ada satu kisah juga. Kisah yang benar belaka ni, iaitulah Nabi Ayub AS. Kalau kita bercakap sekarang, semua dah menghadapi masalah. Nabi Ayub, dia pernah hidup 80 tahun dalam keadaan senang lenang. Ibarat katalah kalau ada orang sekarang mungkin gaji 40,000, 50,000. Gaji yang kita dambakan. Sakit 18 tahun. Sehingga hilang segala-gala. Kosong sampai nak makan. Tapi dia bersabar. Dia mengadu hanya kepada Allah SWT. Apa cara yang paling mudah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Itu yang mampu saya sebut dulu. Terima kasih kepada Ustaz Wan. Begitulah kita Islam, agama yang begitu mulia, mementingkan kesabaran, kecekalan dalam kita nak berhadapan dengan ujian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menyebut dalam Al-Quran bahawa tidak beriman seseorang itu ataupun di antara kamu ini selama mana kamu tidak diuji tentang kesabaran, tentang nilai keimanan terhadap sesuatu perkara tersebut. Ya, hidup kita akan diuji. Hidup kita sudah pasti akan berhadapan dengan masalah, dengan kesukaran. Dan Allah Ta'ala sebut, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama-sama dengan kesukaran itu ada kemudahannya di akhir nanti. Baik, kita akan berhenti rehat sekali lagi. Sekembali nanti kita akan bersama dengan panel kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada rakan-rakan yang terus setia bersama dengan kami di TV1 pada ketika ini mengikuti forum Perdana Ehwal Islam secara langsung dari Kompleks Islam Putrajaya, forum yang dianjurkan oleh JAKIM, disiarkan dengan kerjasama RTM dan ditaja oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Kita bersama dengan 3 orang panelis, Dr. Noor Ashikin, pakar perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia, Tuan Haji Hushim, seorang kaunselor yang sangat kita hormati, dan juga Ustaz Wan Soho Bani Leman, seorang pendakwah di tanah air kita ini. Kita mempunyai 3 panel yang mempunyai kepakaran yang berbeza dalam latar belakang, dalam bidang kepakaran masing-masing, dan kita membincangkan tajuk ada jalannya. Saya nak bertanya kembali dengan Dr. N tentang bagaimana pengaruh media sama ada media massa ataupun media sosial pada ketika ini. Seperti yang Tuan Haji Hushim sebut tadilah, dalam smartphone kita ni ada macam-macam video, ada macam-macam cara. Saya nak tanya satu kepastian dari doktor. Benarkah dakwaan yang mengatakan bahawa perbuatan kita yang suka tunjuk gambar kes bunuh diri, video orang terjun bangunan, video orang berjalan di tengah jalan raya, adakah dia boleh menyumbang ke arah peningkatan kes bunuh diri ni, doktor? Terima kasih, Ustaz. Bila kita katakan tentang video ataupun gambar, imej yang tular ni, cepat sangat ya. Kebelakangan ni saya rasa for the past untuk sebulan yang lepas lah, memang kita menyaksikan perkara-perkara ini berlaku. Satu, kita ada apa yang kita katakan, sekiranya video ini atau gambar-gambar ini di-forwardkan, ya, terutama di social media dan sebagainya,
dia akan memberi risiko kepada mereka yang memang ada risiko ke arah tindakan tingkah laku bunuh diri. Jadi contohnya apa berlaku, sepatutnya perkara itu contohnya kaedah tidak diperincikan. Kadang-kadang apa yang berlaku ditunjukkan pula gambar tu daripada awal sampai akhir. Dan ini satunya adalah sensitiviti kepada ahli keluarga juga yang mungkin orang tak sedar, sebab ahli keluarga ya apabila kehilangan orang yang disayang akibat daripada tindakan tersebut, dan ini memang boleh menyebabkan apa yang kita panggil sebagai copycat suicide, ya, istilahnya. Dan sebagai seorang yang mungkin pada separuh-separuh orang dia merasakan benda itu tidak ada orang kata mungkin impact, tetapi kepada mereka yang ada risiko ataupun kita panggil sebagai vulnerable group, ya, mereka memang apabila melihat perkara ini, melihat kaedah dan ditambah pula dengan ada nama, image, wajah dan sebagainya, dan direkodkan daripada awal sampai akhir, lepas tu di forwardkan. Jadi ini menyebabkan mereka, kalau katakan dalam grup tu, kita tidak tahu siapa yang vulnerable di situ. Jadi mereka ini, mereka sudah ada trauma, mereka sudah ada masalah yang melibatkan ke arah soalannya simptom-simptom, tanda-tanda awal kemurungan, dah ada perkara-perkara itu, dan mereka mungkin sudah ada fikiran idea di situ. Jadi ini akan trigger, dia akan menolak orang itu ke arah untuk memikirkan balik emosi dia, ya, dan melihat pula cara-cara, oh ini adalah mungkin adalah salah satu cara mungkin menyenangkan untuk mereka nak melakukan tindakan itu. Jadi di situ saya ingin kalau boleh lah, ya, especially kepada netizen. Lagi satu macam contohnya macam tadi Tuan Haji Hushim ada katakan, bila kita kata netizen, bila dia menyatakan komen dia di social media, yang ini kadang-kadang tidak membantu. Jadi contohnya dia menyuruh lagi orang tu membuat tindakan bila orang tu kata dia dalam keadaan tertekan dan sebagainya. Dan di sinilah peranannya Ustaz, di mana media memainkan peranan yang amat penting untuk menyebarkan maklumat. Kalau boleh jangan pelaporan media tu perlulah tidak meletakkan kaedah, nama ataupun menunjukkan gambar kaedah tu sendiri. Tools itu sendiri tidak boleh diletakkan di media-media sosial ataupun di media-media cetak lah. Jadi saya berharap supaya lebih dinyatakan macam mana nak dapatkan pertolongan. Okay. Baik, terima kasih Doktor. Alhamdulillah, itu dia. Saya memang kalau boleh nak minta doktor panjangkan lagi bagaimana perkongsian maklumat tersebut supaya kita, masyarakat kita, netizen dapat memahami. Kadang-kadang ialah yang share, yang berkongsi ni kadang dia niat dia lain, tapi dia tak sedar sebenarnya tindakan dia itu merumitkan lagi ataupun menambahkan lagi kes-kes yang kita tidak mahu dengar ni. Tuan Haji, kita setuju bahawa peranan masyarakat sekeliling, orang yang paling hampir ahli keluarga, bagaimana pula pihak-pihak berkuasa, bagaimana peranan NGO, bagaimana peranan agensi agama, agensi yang mengurus zakat, kebajikan dan apa yang boleh kita buat supaya kita dapat meringankan ataupun membantu mengurangkan kes-kes kemurungan, tekanan perasaan dan sebagainya ni, Tuan Haji, dalam tempoh pada ketika ini. Okey, terima kasih Ustaz. Saya melihat sekarang ini alhamdulillah lah. Alhamdulillah saya melihat baik dari pihak kerajaan, dari pihak misalnya NGO, dan juga kita banyak misalnya talian-talian betul. Yang mana maknanya kalau ada boleh telefon bila masa lah, ada 24 jam tu. Talian tu kan, betul, mana boleh menelpon sekiranya contohlah malam-malam pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, tuan-tuan puan yang ada yang mendengar ni ataupun kawan-kawan ke keluarga ke yang stres ke apa, telefon talian tu. Telefon talian tu, dan kurang-kurangnya bukan apa, untuk kita kata lebih kepada nak mendengar, cukup lah. Luahkan. Ada orang ni kadang dia nak bercakap. Hari ni minta maaf cakap lah, saya guna perkataan ramai orang lonely tu. Lonely Ustaz. Sendiri? Bukan sendiri. Dia ada orang dalam rumah tu, ada 8 orang. Tapi tak ada. Masing-masing? Nafsi-nafsi? Masing-masing tak mau mendengar, tak mau bercakap. Duduk diam-diam, apa benda tak bercakap. Bila cakap dengan ayah pun, contoh minta maaf lah ayah kan. Dia cakap dengan ayah kata, dah sudah, apa benda. Apa benda tengok itu ni. Sibuk ni, ayah sibuk tak nampak ke? Tak mau cakap. Dengan mak pula, mak pun macam juga. Adik-beradik macam juga. Jadi dia kata, saya nak bercakap dengan siapa?
Masya Allah. Nampak tu? Saya minta yang pertama dalam keluarga. Lepas tu kalau jiran-jiran kan, jiran-jiran kau nampak misalnya jiran-jiran kita tu ada yang tak mau, kata orang tak keluar-keluar, tak apa, kita ambil tahulah. Bukan kata orang ambil tahu tu kita nak tahu yang tak elok, tapi kita nak kata membantu. Ya. Lepas tu macam NGO banyak yang buat ni. Dan kalau boleh, saya nak nasihatkan semua ibu bapa lah. Mungkin ramai kita mak bapak ni tak belajar ilmu keibupaan, the parenting skill tu, tak belajar tu. Tapi kalau boleh kita dengar-dengar macam ni, kadang tanya anak tu, ni bang, macam mana bang? Ada apa nak cakap? Ayah tengok engkau akhir-akhir ni diam, tak bercakap, kenapa? Ada setengah sekarang duduk dalam bilik je. Tak keluar-keluar tu. Betul. Nak makan pun mak kena hantar WhatsApp tu. Bang, turun makan. Anak pula tanya, lauk apa? Nampak? Jadi tak ada komunikasi kat sini tu. Betul. Jadi bila tak ada komunikasi ni, dia marilah tu. Iaitu dari segi tekanan mental, emosi. Dan dia marilah tu. Dia panggil bisikan-bisikan. Betul. The self-talk dia panggil tu. Cakap bisik, suruh bunuh diri lah kau benda semua. Dan lama-lama pergi tu rasa lonely, kesunyian. Ramai orang lonely. Kesunyian Ustaz. Jadi kalau boleh kita minta tolonglah. Semua bercakaplah dengan keluarga kita dan anak-anak kita. Baik. Ustaz Wan. Terima kasih Tuan Haji. Ustaz Wan, dalam Islam ada tak panduan-panduan yang diberikan kepada yang berhadapan dengan masalah tekanan jiwa, tekanan perasaan, kemurungan, lonely tadi ni? Bagaimana Islam memberi jalan penyelesaiannya, Ustaz? Sebenarnya bila sebut secara khusus Islam kan, saya ambil dulu satu contoh. Kita baca dalam Al-Quran cerita Nabi Yunus alaihissalam. Hampir 40 tahun dia berdakwah, tak ada seorang pun nak ikut dia. Bahkan macam Nabi kita sebut tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi lain bahkan dituduh, dimomok kan, dihina. Sampai satu ketika timbul perasaan marah sehingga kan dia pun macam melarikan diri, naik kapal. Kemudian selepas 3 kali undi siapa yang kena terjun, dia yang terjun kan, dia terpaksa terjun. Yang penting bila ketika berada di dalam perut apa ni dipanggil ikan paus. Ini cerita iman ya. Mungkin kalau ada orang yang baru mendengar dia kata pelik, ini macam cerita khayalan. Tak, kita orang beriman. Bila Allah kata benda ini pernah berlaku dan Allah cerita dalam Al-Quran, tugas kita ialah percaya dan kita ambil pelajaran untuk menyelesaikan masalah. Ketika berada dalam perut ikan paus, yang paling mudahnya dia menyerah diri kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu salah satu dari doa yang dibaca. Kita kena ingat bukan sekali baca tu. Walaupun Allah sebut bunyi nampak macam baca terus keluar besok kan. Tak, ada satu tempoh sebenarnya. Kena sentiasa bersabar untuk lakukan harapan kita tunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah kata fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Ini ghammi, inilah kemurungan yang kita duk bincang dari tadi. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah kata kami akan selamatkan bagi orang yang beriman. Kita sebagai orang Islam tak ada jalan lain. Sekali lagi tak ada jalan lain. Betul, ada jalan lain. Orang lapar, ubat dia bagi makan. Orang miskin, ubat dia bagi duit. Orang dahaga, ubat dia bagi air. Orang berhutang, bagi moratorium. Itu contohnya. Felda dihapuskan sebahagian besar hutang. Yang ini saya tabik. Yang saya tabik, betul. Kalau ada orang boleh hapuskan hutang saya pun, saya ahlan wa sahlan. Tapi yang penting itulah ubat dia. Baik, terima kasih. Apa yang dapat share simpul daripada poin yang disampaikan oleh Ustaz Wan tadi adalah jangan lupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita akan dengar lagi ulasan daripada Ustaz Nabil. Mungkin ada perkongsian-perkongsian yang boleh kita sampaikan kepada penonton-penonton kita. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila melihat tentang isu ini, rata-rata kita cukup prihatin. Tahniah kepada anda yang memberikan respon di Facebook kami. Sebelum saya bacakan beberapa pandangan yang anda berikan, saya nak kongsikan kepada anda di antara perkara yang dilaksanakan daripada pucuk pimpinan sehinggalah kepada akar umbi kita. Setiap masyarakat menggerakkan usaha untuk membantu mengurangkan tekanan yang dialami oleh semua pihak.
Salah satunya tadi MAPI menghantar bantuan kepada 700 keluarga terjejas di Pulau Redang Perhentian. Alhamdulillah sebanyak 250,000 dibantu dengan memungkinkan 700 keluarga di Pulau Redang akan menyelesaikan isu ini dengan baik, insya-Allah. Juga dapat dilihat bahawa pihak MAWIP iaitu Jawi melaksanakan dapur it'am dengan satu sasaran mendapatkan lebih kurang 10,500 pek makanan untuk disampaikan kepada mereka yang memerlukan di 70 masjid dan surau dengan anggaran 472,500 orang akan menikmati bekalan ataupun makanan yang disediakan oleh pihak Jawi dan MAWIP ini. Begitu juga dapat dilihat setiap ruang yang ada, antaranya Yadim juga telah mengiktiraf tabung COVID Sinar dan telah menyumbang sebanyak RM50,000. Dan begitu juga bagi anda yang terkesan, kita ada hotline, kita ada ruang-ruang yang tersedia untuk disampaikan kepada anda secara mudah. Sudah pasti kalau dilihat dalam laman Sesawang, setiap channel ataupun setiap ruang yang ada daripada KKM, ada talian sokongan psikososial, begitu juga dengan talian khas pendidikan, KSK Care Center daripada KSK Jakip. Begitu juga dengan setiap ruang yang tuan-tuan boleh ambil peluang itu. Jika dilihat daripada respon anda, saya lihat tadi daripada Puan Rosnah, adakan hotline yang mudah dihubungi. Saya nyatakan tadi sudah ada di dalam media sosial. Begitu juga daripada pandangan Mio Abdul Salim, boleh tak kalau sesiapa pun yang dapat COVID ini sembuh COVID, boleh lengkap dengan vaksin dan pergi solat Jumaat, insya-Allah, jika kita mengikutinya. Dan banyak lagi pandangan-pandangan yang saya tak dapat nak sampaikan kepada anda, semua memandangkan masa kita yang begitu singkat. Apapun, jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat. Jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah kembali bersiaran. Kita sudah pun memasuki pusingan yang terakhir dalam tajuk perbincangan kita, ada jalannya. Jadi saya tak nak ulas panjang-panjang, saya nak minta Dr. N, apa yang perlu kita lakukan dalam keadaan kita menghadapi pelbagai ujian, musibah. Apa yang perlu kita lakukan sebagai kesimpulannya, Doktor? Silakan. Satu, terima kasih Ustaz. Sebagai kesimpulan, saya rasa kita dah hampir kepada maksudnya bila dalam penerimaan terhadap pandemik inilah, satu adalah adaptasi. Tidak sesenang itu sebab saya tahu setiap orang ada kepayahan dan struggle yang sendiri. Jadi satu adalah kita kena cipta harapan buat masa inilah. Sebab satu, sekiranya seseorang itu mempunyai masalah ataupun dia tahu antara ahli keluarga dia ada permasalahan yang boleh dia bantu, jadilah seorang pendengar yang prihatin, buangkan stigma tu jauh-jauh untuk mereka cuba dapatkan bantuan ya. Dan saya nak nyatakan di sini, penyakit mental boleh dirawat ya. Jangan malu, jangan takut untuk mendapatkan bantuan dan membuat penilaian dan diberi rawatan oleh pakar-pakar. Jangan takut dan jangan malu, datang forward to come and get help. Dan di samping itu, dalam keadaan ini kita perlu mungkin seperti saya katalah, untuk hari pencegahan bunuh diri sedunia, kita ada juga hari itu ya Ustaz, untuk kita observe dan kita kalau boleh kita cipta harapan melalui tindakan. Jadi antaranya adalah rakyat untuk social connectedness, maintain social connectedness, lakukan penjagaan kesihatan mental kendiri ya, maksudnya menghubungi rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang disayangi, mengambil prihatin terhadap perubahan tingkah laku mereka, bantu mereka dari segi fizikal ataupun emosi, dan seterusnya bawa mereka untuk ke arah satu mendapatkan bantuan sekiranya perlu. Terima kasih, Doktor. Itulah antaranya Ustaz. Jadi buang saya, kalau boleh saya nak mohon juga supaya rakyat Malaysia ini kita sama-sama berdoalah insya-Allah ya, supaya kita melalui proses
proses fasa ini. Baik. So, okay. Terima kasih banyak. Nasihat Ustaz. Terima kasih banyak Dr. Ann. Yang doktor sebut tadi penyakit mental boleh dirawat. Boleh dirawat. Boleh dirawat. Jangan takut. Dia penyakit mental Kita dia boleh sama macam penyakit kita lain. boleh kenal ke, kita boleh tahu ke diri kita sedang menghadapi masalah mental. Ya, tadi saya dah nyatakan ada dua perkara. Contoh dia, Okey. penyakit mental, dia ada penyakit mental yang sama Okey. ada yang common ones seperti kemurungan Okey. ataupun keresahan. Kita boleh tahu dia hilang selalunya kesedihan yang berpanjangan, rasa Baik. down ya, hilang harapan Baik. dan hilang keseronokan Terima dalam kasih, Doktor. dalam, Terima kasih. Kita masa yang sangat terhad. Terima kasih kepada Dr. Ann, terima kasih Tuan Haji Hushim dan terima kasih Ustaz Wan So. Minta maaf saya tak sempat bagi masa yang akhir untuk ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nabil di sana. InsyaAllah kita berjumpa lagi lain waktu dan di lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.